Tabir kebenaran mengurai resam silam. Keseniannya berwajah baru. Iramanya menukilkan ayat yang diwahyu. Identitinya pasrah kepada kebenaran. Inilah resam yang mewarnai perkembangan tamadun Melayu. Kesatuan bangsa dalam satu agama mendasari ciri keunikan masyarakatnya. Resam Melayu, agama sultan itulah agama rakyat. Adat dijunjung, raja disanjung. Perdagangan diimbangi penghayatan agama. Faktor keunikan inilah yang mendorong siri jejak Rasul 5 mengimbau sejarah perkembangan risalah Rasul di dunia Melayu. Namun, agama keamanan ini dinodai akhirnya oleh penjajah. Hasad yang lahir dari rasa cemburu. Pun begitu, robohnya kota Melaka tidak merobohkan pegangan agama di setiap jiwa umat Melayu. Malah di bumi inilah menampilkan kegagalan penjajah merobek agama bangsa penduduknya kepada anutan agama mereka. Inilah yang mendasari penjelajahan kru jejak Rasul 5 menjejaki setiap sudut rantau Melayu yang membuktikan keupayaan masyarakatnya memperkembangkan risalah Rasul. Johor turut berperanan mewarisi empayar Islam setelah Melaka dan Aceh jatuh ke tangan penjajah. Tebing lautan mendasari ciri pertahanan dan pemerintahan Kesultanan Melayu. Benarkah kecemerlangan kuasa Kesultanan dahulu disebabkan kemahiran orang Melayu dalam pelayaran dan penguasaan di bidang pengangkutan laut? Kru jejak Rasul cuba menyingkap kebenaran ini dengan menyusuri pelusuk sungai dan lautan, membuktikan sejauh mana hakikat di sebaliknya. Inilah rahsia yang tersembunyi di sebalik bekas kota Johor lama ini yang menampilkan pertahanan terakhir Kesultanan Melaka menentang penjajah. Benarkah persoalan kemenangan penjajah merobohkan kota Melayu tidak mampu menutup kekecewaan gagal meruntuhkan agama umat Melayu? Berbanding di Eropah, dengan robohnya kota pertahanan Islam, bermakna robohlah juga agama pegangan penduduknya. Sebaliknya, penyebaran agama Islam terus berlangsung walaupun ketika daerah Melayu terjajah. Tambahan, usaha penyebaran dilanjutkan oleh ulama tempatan yang didokongi istana. Apakah benar catatan bahawa pembesar Johor berganding dengan Kesultanan Brunei bertanggungjawab menyebarkan pengaruh Islam di Filipina? Keinginan menjelami persoalan ini mendorong kru jejak Rasul ke Pulau Luzon, Filipina, destinasi pertama kami. Pertalian kota metropolitan ini dengan perkembangan Islam dahulu menimbulkan keinginan untuk mengetahui fakta sebenar. Saya kini berada di Manila, ibu kota Filipina. Manila dikatakan berasal dari perkataan fi amanillah, bahasa Arab yang bermaksud di bawah lindungan Allah. Sekurang-kurangnya, itulah harapan orang yang menamakan kota ini satu ketika dahulu. Siapa sangka penduduknya daripada rumpun Melayu. Dikatakan 30% daripada perbendaharaan kata bahasa rasmi Filipina, Tagalog, adalah daripada bahasa Melayu. Malah terdapat catatan tentang pejuang bangsa yang disanjung, Jose Rizal. Benarkah dia beragama Islam? Benarkah perkataan Rizal terdapat dalam perbendaharaan kata bahasa Arab, tidak dalam bahasa Spanyol atau Inggris? Fort Santiago, disinilah asalnya pusat pemerintahan Raja Sulaiman sebelum ia jatuh ke tangan Spanyol. Manakala di kepulauan lebih ke selatan, umat Melayu masih mampu berpatah arang mempertahankan kedaulatan agama dan negara daripada dijajah. Dari Luzon, jejak Rasul mengharungi samudera ke kepulauan kedua, Visayas. Di sini anak jati tempatan, Lapu-Lapu, disemadikan sebagai wira bangsa. Benarkah dia beragama Islam? Penghormatan diberi di atas peranannya membunuh Ferdinand Magellan, penguasa tentera Spanyol, dalam satu pertempuran di Mactan. Kenapa dan bagaimana Lapu-Lapu menjayakan misinya? Dan bagaimana perkembangan Islam setelah itu di Kepulauan Visayas? Persoalan yang akan terjawab dalam Jejak Rasul 5.
Dari Kepulauan Visayas, kru jejak Rasul menyusuri lautan dan daratan untuk hadir ke kepulauan ketiga, Mindanao. Seperti dijangka, majoriti penduduknya masih berpegang kepada Islam dan ini tidak mengherankan kerana masyarakat Mindanao tidak pernah berjaya dijajah oleh kuasa asing seperti Spanyol dan Amerika. Bandar Marawi di Mindanao ini menjadi model peradaban budaya Melayu berteraskan Islam. Di sini, penduduknya 100% beragama Islam. Marawi dibangunkan serba sederhana atas keringat dan muafakat penduduknya mencetuskan rasa keinsafan. Di sini masjid yang dibina atas sumbangan masyarakat tertegak di setiap kampung dan bandar. Laungan azan dari pelbagai sudut menyelahkan syiar di bandar bersejarah ini. Diserikan dengan keindahan alam semula jadi Tasik Lanau Del Sur, anugerah yang tidak ternilai pada penduduknya. Di sini penghayatan agama jelas pada nama dan hakikatnya. Ia taubah seperti berada di bumi Melayu yang lain, sama ada pada seni bena atau warisan nenek moyangnya. Di samping warisan, lebih berharga generasi pelanjutnya yang akan mewarnai masa depan tamadun Melayu di bumi Filipina. Singkapan jejak Rasul di bumi Mindanao tidak akan berakhir walaupun senja berlabuh. Lampaian di bumi Tai memaksa penjelajahan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beralih ke negara julukan Gajah Putih ini. Negara yang masih mempertaruhkan ekonomi berasaskan pertanian. Dan resam hidup tradisional yang kekal ke hari ini. Bersama keunikan masyarakatnya dalam menghayati budaya menuntut ilmu serta kewibawaannya melahirkan ulama muktabar silam seperti Syekh Daud Al-Fatani. Serta kejanggalan warisan tinggalan lama, Masjid Batu yang terbina ketika mana kebiasaan binaan hanya berasaskan kayu. Kami juga menjejaki fakta tersembunyi mengenai tokoh yang berperanan menyebarkan agama di bumi ini. Sehingga generasi hari ini mewarisi nikmat berada dalam agama Islam. Menyingkap fakta kekuatan akidah orang Melayu melalui sistem pendidikan tradisional pondok, sistem pendidikan tertua di Nusantara, di mana kekuatannya sehingga anasir luar tidak mampu menggugat pegangan akidah seluruh umat Melayu. Resam yang membentuk ciri seni bena tersendiri mewarnai penempatan rumah Melayu di selatan negara Tai. Negara yang terkenal dengan julukan Negara Gajah Putih. Inilah cebisan ringkas penjelajahan menyingkap perkembangan syiar Islam dari dahulu hingga kini di seluruh ceruk rantau gugusan Kepulauan Melayu, semuanya dalam Jejak Rasul 5.
Di bawah naungan sebuah kerajaan sosialis berideologi komunis, masyarakat minoriti Islam di Vietnam masih mempunyai ruang mengamalkan cara hidup Islam. Peluang bersemuka dengan ulama dan masyarakat Islam Selatan Vietnam yang berketurunan Melayu membuka lipatan sejarah 300 tahun bertapanya Islam di Chau Doc, 250 km dari Ho Chi Minh. Mufti Haji Ismail Fikri pernah berguru dengan ulama Kelantan terkenal Tok Kenali mengalu-alukan ziarah saudara seagamanya. Mufti Haji Ismail prihatin dengan soal perpaduan umat Islam di sini. Harapan yang besar sekali dia ialah ilmu agama. Sebab sekarang ilmu agama banyak jalan syarat. Kita dulu empat saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab. Sekarang dia pecah di banyak jalan yang tidak betul dengan syarak hukum ahli sunnah wal jamaah. Bibit akidah yang ditinggalkan generasi Islam Campa ratusan tahun lalu kekal subur dan berakar umbi dalam jiwa 100,000 umat Islam sekalipun mereka hidup di kalangan 76 juta rakyat bukan Islam. Dan ternyata budaya mereka bersendikan Islam. Menjejakkan kaki ke Kemboja, umpama merentas gerbang masa, kembali ke dekad 70-an yang penuh kesengsaraan, mengimbau kenangan pahit perang saudara, berkongsi keperitan hidup umat Islam Kemboja yang masih diselubungi kegeruhan silam. Pol Pot dan Khmer Rouge masih menjadi mimpi ngeri yang sukar dilupakan. Ini kita semua boleh nampak lubang yang digali oleh Khmer Rouge di masa yang dibunuh itu. Sebelum dia bunuh, dia gali lubang-lubang dulu. Jadi lubang macam ni, di sini ada 48 lubang. Dan ditangkap di mana-mana pun, dibunuh di sini dan dijatuh dalam lubang ni. Macam lubang ini ada tulang banyak. Dalam lubang ini hingga sekarang ini belum ditanam dan apa-apa, maknanya asal lah. Jadi di lubang-lubang ini bukan orang di sini saja, orang mana-mana pun ini. Kisah kezaliman rejim Pol Pot yang melupuskan nilai nyawa dan kemanusiaan boleh didengari di perkampungan sepanjang Sungai Mekong. Terpencilnya sebuah komuniti Melayu Campa di Kemboja ini daripada ilmu dan ulama mengakibatkan mereka beramal dalam kejahilan generasi demi generasi. Yang ada dulu di masa yang dia lari dari Campa ke sini itu macam inilah, tak ubah sedikit pun. Macamnya asal macam inilah. Bahkan ada kitab yang tulisan dengan bahasa Cham dan huruf Cham yang asal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Talika kita pularai papui hutan al-motki. Alatin yu'abnu palkai pi biju kimbun salata umem kejok nom yon apuiku. Valatin yu'abnu pimu on jila ilai ka on jila amen kopli ka ubal akhirat yom yu'kinu.
Kerana berpegang kepada prinsip adat bersendi syara, syarak bersendi kitabullah, Islam subur di kalangan masyarakat Minangkabau di Pulau Sumatera. Falsafah itu terus terpelihara diwarisi turun-temurun, tak lapuk di hujan, tak kering di panas. Pucuak sitapo aka jumbai, batang limpato dipatahkan. Bukanlah hamba cadiak pandai, pusako kato disambahkan. Gurindam ini dipetik daripada sebuah buku yang mengumpulkan gurindam-gurindam popular masyarakat Minangkabau. Demikianlah orang Minangkabau, mereka membayangkan perasaan mereka menerusi kata-kata yang indah. Orang Minangkabau kaya dengan budaya dan adat. Adat mereka bersandarkan kepada syarak dan syarak bersandarkan kepada Al-Quran. Walaupun mungkin ada yang mengatakan terdapat sedikit gajilan daripada segi pembahagian harta mereka. Di belakang ini ialah Istana Pagaruyung, lokasi istana terakhir masyarakat Minangkabau. Sementara di belakang sana ialah Gunung Merapi, tempat dikatakan bermulanya tamadun Minangkabau di Sumatera Barat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kekuatan akidah anak Minangkabau di Batu Sangkar bermula sejak usia mumayyiz lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masjid Agung Demak, masjid tertua di Indonesia, antara bukti nyata jasa para wali dalam pengukuhan Islam secara berhikmah di Pulau Jawa. Di Kalimantan Barat, kerajaan Melayu Islam Sambas yang mempunyai kaitan dengan Kesultanan Islam Brunei pernah muncul di Lubuk Madung Sambas, kira-kira 8 jam perjalanan dengan bot dari Pontianak. Sebuah makam yang dipercayai milik putera mahkota Sultan Brunei ke-12 menguatkan hipotesis sejarah kaitan kedua buah Kesultanan Islam itu. Ikuti pengalaman jejak Rasul yang menemui makam tua di ceruk hutan Sambas. Pak, ini tosan kubur siapa, Pak? Saya sungguh berbahagia dan gembira pada hari ini karena penemuan yang kita temukan pada hari ini ternyata saya lebih tertarik dan kemungkinan dugaan Pengadilan Budak Alam itu bukan yang di sana, tapi diperkirakan inilah Pengadilan Budak Alam karena dia lebih dimuliakan dengan adanya Sidi Ustaz katakan ada pagar-pagar, dan yang kedua memang satu-satunya raja yang pertama kali wafat dan Muslim Pengadilan Budak Alam. Lain padang lain belalang, masyarakat Melayu Sambas di Kalimantan Barat ini mempunyai keunikan budaya tersendiri. Engkau membayar mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Saya terima untuk menikahi Tuti Eganti binti Arimpan dengan membayar mas kawinnya bentuk cincin emas tunai. Sah. Alhamdulillah. Sejarah Kesultanan Melayu Islam Brunei yang berkesinambungan sejak kurun ke-14 membawa jejak Rasul ke negara Brunei Darussalam, menghayati budaya bangsa serumpun yang bernafaskan Islam. Tempat ini bermakna bukan saja bagi penduduk tempatan, malah bagi masyarakat Islam secara keseluruhannya. Kerana di sini ditemui batu bersurat yang dipercayai antara terawal ditemui di Brunei dan padanya tercatat salasilah Kesultanan Melayu negeri ini. Assalamualaikum
Demikian sedutan kisah menarik yang bakal anda saksikan dalam Jejak Rasul 5 sepanjang Ramadan ini. Semoga anda tidak ketinggalan bersama kami setiap hari di bulan Ramadan yang mulia ini dalam Jejak Rasul 5. Benarkah Manila berasal dari perkataan Fi Amanillah dan Jose Rizal beragama Islam? Jawapannya dalam Jejak Rasul esok episod di Filipina. Pastikan anda bersama kami jam 7 hingga 7.30 malam. Jumpa lagi.